Sehubungan itu, kerajaan negeri memperuntukkan 10 juta ringgit untuk tujuan menyediakan berbagai keperluan termasuk makanan dan berbagai kepada para promotor, jururawat, Raja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Eskom, Angkatan Polis Marine dan juga rela. Yang kedua, kategori kedua, ketiga untuk golongan yang terjejas secara langsung oleh wabak COVID-19. Sebagai tanda kepedulian dan keprihatinan, kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah 20 juta ringgit untuk meringankan kesulitan di Sabah dan di Semenanjung Malaysia ikutan Mac 2020 yang lalu. Terjejas oleh wabak COVID-19 harian dalam masa yang RM500 seorang secara one-off kepada bantuan isi rumah miskin, ketua isi rumah miskin Tegar yang berdaftar dalam sistem e-KASI. Bantuan ini akan isi rumah ketua isi peruntukan rendah B4 kesusahan yang pendapatan rendah daripada golongan D4P yang juga kumpulan masyarakat yang 130 orang, petani 630 orang, kota Maling Gunung seramai 339 orang, serta kumpulan vulnerable seperti warga tua, anak-anak yatim, orang kelainan upaya, melibatkan 62,638 orang dan ibu-ibu tunggal seramai 6,500 orang di seluruh Sabah. Mereka ini akan diberikan bantuan tunai secara mengurangkan cukai tanah ataupun quick rent. Juga telah bersetuju supaya cukai tanah yang dikutip oleh Jabatan Tanda dan Pupur dikurangkan sebanyak 30% bagi tahun 2020. Pengurangan ini dijangka akan memberi faedah kepada 102 mereka yang tahun 2021. Langkah ketujuh, mengurangkan cukai pintu assessment yang dikutip oleh pihak berkuasa tempatan sebanyak 20%. Cukai pintu yang dipungut oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan semua pihak berkuasa tempatan akan dikurangkan sebanyak 20% dalam 2020. Langkah tersebut jangka akan memberikan faedah kepada 97,000 Kinabalu di kawasan. Kiranya pembayaran cukai sudah dibuat, maka rebate akan diberikan pada tahun 2021. Langkah ke-8, mengecualikan bayaran lesen penjajah untuk tahun 2020. Penjajah kecil tanpa lesen juga akan dikecualikan oleh semua majlis daerah untuk tahun 2020. Pengecualian ini jangka akan membantu seramai 26,227 orang penjajah di seluruh Sabah. Rebate juga akan diberikan dalam tahun 2021 kepada para penjajah yang telah pun membuat pembayaran untuk tahun 2020. Langkah ke-9, pengecualian bayaran air secara hidup rakyat pada keseluruhannya. Kerajaan negeri juga telah bersetuju untuk mengecualikan pembayaran bil air kepada semua anggota air domestik untuk tempoh 3 bulan mulai bulan April 2020 ini. 335,000 pengguna air domestik di seluruh negeri Sabah. Langkah ke-10, pemberian diskaun sebanyak 30% ke atas bil elektrik untuk tempoh 3 bulan. Tenaga elektrik juga merupakan kepada rakyat, maka diskaun sebanyak 20-30% akan diberikan ke atas pembayaran bil elektrik dalam tempoh 3 bulan
bermula bulan April. Orang pengguna atau bersamaan sekitar 98% pengguna tenaga elektrik di seluruh negeri Sabah dan Labuan kita masukkan. Langkah ke-11, pengecualian daripada pembayaran sewa rumah di bawah program PPR untuk tempoh 6 bulan. Bagi program perumahan rakyat di seluruh Sabah, kerajaan negeri telah bersetuju supaya mereka dikecualikan daripada membayar sewa untuk tempoh 6 bulan bermula bulan April 2020. Langkah ini dijangka akan memberi faedah kepada 28,080 isi rumah dan seramai 110,400 orang. Pengecualian ini akan mengakibatkan kos sekitar 21,1 juta ringgit kepada kerajaan. Langkah kedua, allowance kepada Majlis Pengurusan Komuniti Kampung. Pertukaran kerajaan di peringkat persekutuan telah menjejaskan pembayaran allowance bulanan kepada Majlis Pengurusan Komuniti Kampung di Sabah. Maka dalam masa yang sukar ini, kerajaan negeri mengambil langkah proaktif untuk memastikan MPKK terus menerima allowance mereka. Kerajaan negeri akan memperuntukkan sejumlah 30 juta ringgit untuk tujuan pembayaran allowance MPKK bagi tempoh 10 bulan akan datang, termasuk bulan Mac 2020. Langkah ini akan memberi faedah kepada 2,319 MPKK di seluruh Sabah. Pada masa sama, kesemua pekerja bergaji harian nantikan kerajaan negeri yang tidak dapat bekerja dalam tempoh perkhidmatan kawalan pergerakan juga akan dibayar gaji sewajarnya. Perniagaan serta menambah baik kualiti infrastruktur kemudahan asas luar bandar. Langkah ke-13, memperuntukkan sejumlah 40 juta ringgit untuk skim kredit mikro bagi peniaga-peniaga kecil. Kerajaan negeri juga beriltizam untuk membantu peniaga-peniaga kecil yang terjejas dalam suasana sukar. Bagi tujuan tersebut, kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah 40 juta ringgit di bawah dana kredit mikro Sabah dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 2%, hampir 0%. Penyediaan dana melalui Perbadanan Pinjaman Sabah ini dijangka akan membantu sekitar 20,000 peniaga-peniaga kecil di seluruh negeri Sabah. Langkah ke-14, peruntukan sebanyak 200 juta ringgit untuk menambah baik infrastruktur dan kemudahan asas luar bandar. Kerajaan negeri juga akan memperuntukkan sebanyak 200 juta ringgit untuk pelaksanaan hampir lebih 1,000 buah projek di kampung-kampung dalam kawasan-kawasan GBKK, Majlis Pembedaran Sedakan, Majlis Pembedaran Tau dan ke semua daerah, termasuk daerah kecil di seluruh Sabah. Projek-projek kecil yang akan dilaksanakan ini akan menumpukan kepada usaha penambahbaikan kualiti dan liputan infrastruktur dan kemudahan asas di luar Sabah untuk dana IKS Sabah. Berdaya tahan dalam masa negeri memperuntukkan sejumlah 50 juta ringgit untuk dana industri kecil dan sederhana Sabah ataupun Sabah SME Fund. Dana IKS Sabah ini menawarkan pinjaman dengan kadar faedah serendah 3.5%. Memandangkan kerajaan negeri telah mengambil langkah untuk membantu, maka saya juga berharap supaya industri-industri IKS kaki tangan mereka dalam masa yang sukar ini. Jangan tamatkan yang diperkenalkan melalui pakej bantuan COVID-19 tersebut akan dapat membantu menangani dan mengurangkan bebanan, tekanan dan impak negatif penularan wabak COVID-19 kepada rakyat secara berkesan, khususnya dalam tempoh Perintah Kawalan
pergerakan ketika ini. Dalam suasana kecemasan pada masa ini, saya akan meminta kementerian dan jabatan pelaksana untuk menggunakan segala kaedah yang dibenarkan oleh prosedur kewangan negeri kerajaan untuk mempercepatkan penyampaian bantuan-bantuan yang telah diumumkan. Saya juga ingin memaklumkan bahawa kerajaan negeri merancang untuk memperkenalkan pakej yang kedua yang akan menumpukan kepada usaha merangsang ekonomi dan memungkinkan pelabur di Sabah selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Barang. Saya berharap usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membantu meringankan bebanan masyarakat rakyat di Sabah ini, sama ada di negeri sendiri Sabah ataupun di Semenanjung, bertujuan untuk meringankan bebanan. Saya sedar dan tahu mungkin ia tidak meliputi 100% penduduk yang terbagi, tapi tujuan kita ialah untuk memastikan supaya ini akan dapat mengurangkan bebanan masyarakat kita yang dilanda oleh COVID. Usaha ini dan negara. Dan saya tidak lupa untuk mengambil kesempatan ini juga mengucapkan selamat menyambut Hari Polis, dan di samping itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pasukan hadapan yang mengorbankan nyawa mereka, masa mereka untuk bersama dengan keluarga semata-mata untuk ingin menyelamatkan masyarakat kita terjangkit oleh wabak COVID-19. Okay. Well, I've already directed. I've already informed them, and I've assigned the State Secretary to spearhead to ensure that how fast we can deliver within 2 days, within 3 days, but I don't want it to be delayed. Those people in need will be able to receive what we have announced. But of course, I'm quite sure I think there will be some teething problem because there's some kind of lockdown in some of the outfit that we have, whether it is in Kota Kinabalu or also be it in some of the small districts that we have. There has been a lockdown process everywhere. So I'm quite sure, I do hope that the people at large will be content and be patient. We have rest assured that we have already announced amount about 670 million ringgit will be disseminated to ensure that we can help all those people in needs in this country, in this state of Sabah. Saya masyarakat yang kita golongkan dari rumah, dalam keadaan itu sudah pasti mereka tidak akan dapat akses kepada bekalan makanan. Maka kita telah menyusun, mengatur satu rangka bagaimana untuk mengatasi masalah ini, dan kita telah minta supaya pimpinan kemajuan masyarakat akan bergerak ke seluruh kampung-kampung di seluruh negeri Sabah bersekali dengan rela dan juga pasukan polis untuk memantau supaya pembahagian bungkusan makanan, contohnya jenis makanan yang kita akan bekalkan, beras, tepung, gula, teh, kopi dan minyak masak berbagai, untuk memastikan supaya ini dapat kita sampaikan ke peringkat rumah-rumah, kampung-kampung masyarakat yang berhadapan dengan COVID-19 ini. Untuk yang kita sebutkan tadi, SME dan juga peniaga-peniaga kecil yang ada, kita letak kewangan itu di bawah sebuah anak syarikat kerajaan, Sabah Credit Corporation, dan ini saya telah lakukan tahun yang lalu pun, di mana kita ingin membantu masyarakat peniaga-peniaga kecil yang terjejas pada musim ini oleh COVID-19, dan mereka ini boleh berhubung dengan semua cawangan-cawangan Sabah Credit Corporation di seluruh negeri Sabah yang ada untuk meminta pinjaman, dan kadar yang kita berikan daripada 2% untuk peniaga-peniaga dan peniaga yang kecil dan sederhana 3.5%. Dan satu kadar yang cukup rendah untuk membolehkan mereka mendapat bantuan dalam keadaan kemungkinan peralatan sudah tidak mencukupi, prasarana mereka tidak akan dapat menjayakan usaha mereka menjadi peniaga kecil ataupun IKS yang ada. Maka dengan itu kerajaan negeri
menyediakan peruntukan sejumlah 40 juta ringgit bagi peniaga-peniaga yang entrepreneur, dan di samping itu SME kita sediakan 50 juta ringgit. Yang bantuan dibantu dan dan kita agikan. Contohnya macam bagi petani dan peladang, kita ada badan-badan di bawah Kementerian Pertanian yang saban tahun untuk kita salurkan bantuan-bantuan kepada petani-petani dan juga nelayan-nelayan yang ada, dan kita mempunyai senarai. Bagi miskin Tegar dan juga B40, kita memang mempunyai senarai di bawah IKASI, dan ini telah pun kita laksanakan sebaik mungkin menerusi agensi Jabatan Kebajikan Masyarakat yang ada, dan ini kita akan laksanakan. Dan contoh macam tadi, bila kita selaraskan bantuan untuk bakul makanan, ya, basket of food yang ada, ini semua daerah, ya, yang kita akan bagikan tanpa ada pengiraan political ideologi yang ada, sama ada kawasan pembangkang ke, sama ada kawasan kerajaan pemerintah di Peninsula Besar. Yang penting kepada kita ialah rakyat yang terjejas oleh COVID-19 ini. InsyaAllah kita berharap akan mendapat bantuan daripada peruntukan sejumlah 670 juta ringgit. Kalau kita di sistem yang sedia ada, ya, the procedure is there. Memang daripada IKASI memang ada senarai dan mereka mengenali. Cuma kita nak pastikan supaya mobiliti mereka jangan banyak sangat. Masyarakat jumpa dengan pemimpin-pemimpin yang ada, dan kita pastikan bahawa petugas-petugas lebih daripada 3,000 pegawai-pegawai di bawah unit kepimpinan masyarakat yang bermula, ya, saya ada maklumkan dengan YB yang ada yang sudah ada aduan daripada pergerakan dari antara daerah. Saya telah maklumkan sayuran yang mereka sampai ke destinasi yang mereka tujui, ya. Dan ini kita telah pun maklumkan. Ya, tujuan dia ialah untuk roadblock ini memastikan supaya less mobility. Kita tidak mahu orang datang daripada Sempurna ke Tawau ataupun daripada Tawau ke Betina Batu, bukan tujuan untuk yang agak penting, ya. Kadang-kadang ada melawat keluarga, ada nak kenduri kahwin, ada dua tahlil macam-macam, ya. Yang itu kita boleh buat di tempat-tempat di mana kita berada. Less mobility. Itu yang tujuannya lockdown ini, untuk membolehkan supaya masyarakat jangan bergerak sangat. Tujuannya ialah untuk membolehkan supaya jangan terjangkit. Tapi oleh kena keperluan, mungkin tadi makanan, ya, sayur-sayuran, ikan yang ada. Kalau tidak ada ikan dari Sempurna dibawa ke Tawau, sudah pasti Tawau tidak akan ada ikan, ya. Bagaimana pula masyarakat kita akan mendapat bekalan, contoh seumpama itu. Tapi kalau sebenarnya mereka memang membawa keperluan makanan yang ada, dan kita lebih membayar bil elektrik rumah mereka, membayar bil air mereka yang kita bagi pengecualian secara percuma dalam jangka masa berapa bulan supaya tidak perlu bayar air, ya. Alright. Datuk Seri, baru diumumkan tadi perintahnya akan dilakukan sehingga 14 April. Mungkin Datuk ada nasihat kepada rakyat Sabah? Well, saya berharap setelah apa yang telah dimaklumkan, dan kita akan mematuhi apa juga yang telah diputuskan di peringkat Kerajaan Persekutuan, supaya pengawalan ini bertujuan niat yang untuk pastikan supaya wabak ini dapat dibendung dan dikawal dengan secara baik. Kerana ini satu wabak yang tidak pernah berlaku di dunia. Yang kita telah mengalami contoh macam H1N1, dan pada sebelum Perang Dunia Kedua, Black Death di England. Cuma di England saja berlaku, sampaikan. Saya pasti di sepanjang kita menjalankan tugas tanggungjawab melaksanakan bantuan ini, akan ada orang yang mungkin tidak kesampaian, ya. Tapi saya berharap bersabar. Kalau mereka yang tidak mendapat bantuan ini, kita akan lihat bagaimana kaedah dan cara untuk membolehkan supaya kalau sebenarnya mereka tergolong daripada miskin Tegar, sekiranya mereka tergolong daripada B40, sekiranya mereka tergolong sebagai seorang lelaki, makan tengah hari sampai makan malam. Belajar, ya. Jangan tidak belajar, tapi jangan berjalan.
Itu tujuan. Ada di antara rakyat Sabah yang berada di Semenanjung yang bekerja, mungkin B40, sama ada taxi driver, sama ada security guard, sama ada pelayan-pelayan hotel ataupun bekerja di mall-mall yang ada. Ada yang saya sedar dan tahu mereka mencari saya di mana. Maka dengan itu tujuan kita untuk memastikan supaya kita bagi bantuan kepada mereka. One off RM300 dan mereka menghubungi pejabat perhubungan negeri Sabah. Kita akan bagi kontak line dia, telefon untuk membolehkan mereka berhubung, jangan bergerak, jangan berhimpun di pejabat perhubungan negeri Sabah sehingga menjejaskan ya usaha kita untuk lockdown, mengurangkan pergerakan. Pelajar-pelajar kita dah uruskan dengan baik. Di UMS sendiri hampir 4,000. Ini kita uruskan. Datuk Dr. Yusuf Beraku selaku Menteri Pendidikan telah pun berurusan dengan Chancellor dan Chancellor UMS. Begitu juga institusi politeknik yang ada di peringkat negeri Sabah. Kita juga pastikan mana-mana tempat sekolah yang berasrama, mana-mana anak-anak yang tidak dapat balik, sama ada daripada Sabah maupun daripada Semenanjung. Di Universiti UMS contohnya, kita akan pastikan mereka akan mendapat bekalan makanan dalam tempoh yang telah kita putuskan untuk lockdown. Sabah baru-baru ini pasca kita yang dipengurusikan oleh Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, di situ kita dapat mengenal pasti apa jenis barangan di Lahad Datu contohnya, di kedai mana kita ada, dan kita pastikan kalau ada pengkalan data on current time, waktu itu bekalan emas tidak cukup, bekalan gula tidak cukup, dan kita akan berusaha untuk memastikan supaya bekalan ini akan dapat kita sampaikan ke kampung-kampung yang sedia. Setakat ini saya dipahamkan oleh Kementerian Dagangan dan Industri bekalan untuk keperluan yang ada, dan mereka tidak dapat akses to all the necessity yang ada, particularly dari segi makanan dan perlindungan mereka. Dari segi kesihatan, Kementerian Pelajaran, baik Kementerian Kesihatan akan mengurus dengan baik dan kita akan membantu. Dan dalam pada itu sejumlah RM50 juta untuk membolehkan supaya kemudahan-kemudahan ini akan dapat kita bentalkan. Satu lagi perkara saya menemukan, saya ingat minggu depan ya, ada satu kapal daripada China, bantuan daripada negara China akan sampai ke negeri Sabah 28 hari bulan. Satu kapal dilengkapi dengan berbagai peralatan, mask, pakaian dan juga sanitizer yang ada akan dapat kita lakukan. Dan di samping itu semalam saya berkesempatan untuk berhubung dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin, Menteri Luar Negeri. Ada beberapa pakar daripada China akan datang untuk membantu kita di peringkat negeri Sabah untuk memastikan supaya mereka ini mempunyai kepakaran dan pengalaman. Dan saya telah maklumkan dengan Datuk Dr. Christina Rundi untuk pastikan mereka tempatkan di mana mereka diperlukan. Contohnya kita ada kenal pasti di UMS, kita ada lab center di situ yang ada seorang saintis yang bertugas di UMS, yang mana kita boleh tempatkan pakar-pakar ini sekali untuk melatih perawat-perawat kita ataupun doktor-doktor bagaimana untuk memastikan supaya kita boleh konten, membendung, mengawal keadaan ini supaya tidak dapat merebak ya, seluas yang mungkin. Okey. Well, saya ingat untuk maklumat industri ketika bukan hanya surat khabar, tapi yang penting bagi kita ialah makanan. Ya, makanan itu yang penting bagi kita. Yang kalaupun ada surat khabar, kita ada new technology yang ada, online system. Jadi kita manfaatkan seumpama itu. Ya, kalau ada kita nak sampaikan sekarang ini, Star tidak ada printing company dia di Sabah sudah. Dia hanya online system, jadi boleh baca. Ya, kalau saya yakin banyak sudah mempunyai handphone di negeri Sabah ini yang boleh source. Kalau dia nak tengok apa surat khabar yang nak baca, they can just Google, they can just having access to it. Okay, ada lagi? Okey, sebelum kita tutup, kita bagi sedikit untuk media. Kita silakan Datuk Umum Habis dah. selaku Presiden untuk menerima. So you can have this one. So at least you can boleh sampaikan nanti ya. Masih ada bagi sebenarnya. Okey. Ya, tapi So you are the chairman of the
juga sekolah press yang bagi dengan staff. So this is the one yang kita beli sanitizer yang kita buat di KL, dan ini kita akan edarkan kepada seumpama berita yang berat tidak mampu membawa. This only 100 milligram milliliter. Yang satu kita akan